الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan daripada Syekh Samad Zaid Azhari iaitu dengan baca hamdalah, selawat dan salam, insyaallah amma ba'du. فيسعدني في بداية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير Jadi saya mulakan dengan majlis ini dengan menyampaikan kalimat syukur saya إلى سماحة المفتي kepada Sahibu Samahah Datuk Mufti العلامة الجليل Al-Alamah yang Jalil دات حاج وان زاهدي Datuk Wan Zahidi الموقر yang sangat dihormati, الذي نعتز بفضيلته، yang kami sangat muliakan dengan kehormatannya, عالما أزهريا جليلا seorang alim Azhari ومفتيا كبيرا dan juga seorang لهذا mufti yang البلد. besar di wilayah Perak Darul Ridwan. وقد فرحت كثيرا بأن تشرفت بلقائه، Dan saya sangat bahagia dengan dapat hadir di bersama ini. وأشكره على كلماته التي تفضل بها في حقي، Dan saya bersyukur kepada kalimat yang telah diberikan beliau kepada kami. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير Begitu juga saya memberikan kalimat syukur saya kepada إلى البروفيسور Profesor دات وان صبري Datuk Wan Sabri, رئيس الجامعة الموقر، kepada Naib Chancellor kepada universiti yang sangat mulia ini, على كرمه وحفاوة استقباله. atas kemuliaan dan menerima saya di universiti yang penuh mulia ini. وقبل كل ذلك Dan sebelum segalanya, فإني أتوجه بشكر جزيل dan saya memberikan kalimat terima kasih إلى جلالة السلطان kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan نزرين معز الدين شاه Sultan Nazrin Muizzuddin Shah على كرمه وحفاوته، atas anugerah yang telah diberikan kepada saya, وعلى رسائل ترحيبه الكريمة التي أرسلها إلي، dan pada apa kalimah yang akan saya berikan pada hari ini insya-Allah. وأدعو لجلالة السلطان Dan saya berdoakan untuk Jalalati Sultan ولكل سلاطين هذه البلاد dan kepada semua sultan-sultan Duli Yang Maha Mulia yang ada di Malaysia ini, ولولاة أمور المسلمين جميعا dan kepada pemimpin umat Islam seluruhnya بالسداد والتوفيق dengan keselamatan dan taufik من الله جل جلاله، daripada Allah Subhanahu wa taala. وأن يجري الله تعالى على يدهم الخير الكثير لبلادهم وأوطانهم. Semoga Allah mentakdirkan kepada mereka semua dalam keadaan bagus untuk mentakdir negara ini. كما ندعو الله تعالى بالرحمة Begitu juga kami mendoakan kepada Allah SWT على جلالة السلطان الراحل agar supaya Sultan عزلان محب الدين شاه yang telah berpergian, iaitu Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, الذي أسس هذه الجامعة yang telah mengasaskan universiti yang mulia ini, لتبقى من ضمن أعماله النافعة الكبيرة، supaya ia menjadi amal yang penuh manfaat baginya. فندعو الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. Semoga Allah SWT menyiraminya dengan keampunan. كما نذكر السابقين من سلاطين هذا البلد، Begitu juga seperti yang telah kami sebutkan, iaitu sultan-sultan yang terdahulu, جلالة السلطان إسكندر iaitu Sultan Iskandar Shah والسلطان إدريس dan Sultan Idris yang pertama والسلطانة فاطمة dan Sultanah Fatimah ومن سبقهم ولحق بهم. dan yang telah terdahulu yang datang setelahnya. كما أتقدم بشكر جزيل Begitu juga seperti saya mengucapkan kesyukuran saya إلى كل أبناء هذا البلد الكريم، kepada semua rakyat di negeri yang mulia ini, بيراك خصوصا وماليزيا عموما. di Perak secara khusus dan Malaysia secara umum. أنا منذ 20 سنة Saya sejak 20 tahun yang lalu, وأنا أتردد على ماليزيا، saya selalu datang dan pergi dari Malaysia, وأشعر أن أبناءها الكرام أهلي وأشقائي، dan saya melihat bahawa anak-anak di sini semua adalah sangat baik dengan saya, ويسعدني أن أكون في خدمتهم دائما، dan saya rasa bahagia dapat berkhidmat kepada kalian semua selamanya. وأن أقدم لهم كل نافع ومفيد، Dan saya insya-Allah mengajak kepada semua kebaikan insya-Allah, وأرجو من الله جل جلاله dan saya minta kepada Allah SWT أن يجعل الحاضرين الكرام untuk adanya semua yang hadir pada hari ini وكل أبناء هذه الجامعة والمتخرجين فيها dan semua mahasiswa di universiti ini dan yang telah alumni, أن يجعلهم الله تعالى علماء أجلاء، semoga Allah menjadikan kalian semua termasuk dari ulama نافعين لبلدهم ووطنهم، yang memberi manfaat kepada negara mereka, موصوفين بالتقوى والولاية والصلاح، yang bersifat dengan ketakwaan dan kebaikan,
وأن يسعدنا الله وإياهم في الدنيا والآخرة. dan semoga Allah SWT bahagikan kalian di dunia dan di akhirat. وقبل أن أدخل في موضوع المحاضرة Sebelum saya masuk dalam perbahasan, فإني أذكر أننا عند الدخول الآن dan saya sebutkan sebelum saya masuk tadi, ذكر لي بعض الحاضرين telah meminta salah seorang daripada yang hadir أنه فاتهم bahawa dia tak sempat tadi pagi أن يحضروا معنا المجلس untuk menghadiri majlis الذي كنا نعقده قبل قليل yang telah kami adakan sebelum ini, في المدرسة الإدريسية العريقة iaitu di Madrasah Idrisiyah tadi, لذكر الإسناد في الحديث المسلسل بالأولية والحديث المسلسل بيوم عاشوراء حيث إن اليوم عاشوراء. untuk membaca hadis musalsal al-awaliyah dan juga hasil musalsal biyaumil Ashura. وسألني الأخ الكريم أن أذكر الحديثين بسندي حتى لا يفوته شرط الحديث المسلسل بيوم عاشوراء. Jadi sahabat kita ni meminta untuk saya sebutkan di sini supaya dia tidak ketinggalan mendapatkan riwayatan hadis yang menjadi syarat dalam periwayatan hadis. فأذكر هذا على وجه السرعة Maka saya akan menyebutkan ini dengan cepat, ثم أنتقل إلى صلب المحاضرة. barulah setelah itu saya masuk pada perbahasan utama. أما الحديث المسلسل بالأولية Adapun hadis musalsal bi awaliyah, فقد حدثني به شيخنا الجليل maka telah menceritakan kepada saya العلامة المحدث السيد محمد علوي المالكي، iaitu al-allamah al-muhaddis Said Muhammad Alwi al-Maliki, وحدثني به شيخنا الجليل المرحوم محمد سعد بدران الدمياطي، dan begitu juga Syekh Muhammad Sa'ad Badran al-marhum, وعدد كبير من العلماء dan banyak lagi ulama-ulama yang lain يزيدون على 100 yang melebihi 100 من العلماء الذين لقيتهم في مختلف بلاد الدنيا، dari ulama-ulama yang telah saya menjumpai mereka di seluruh dunia. وهو أول حديث أسمعه من كل واحد منهم Dia adalah hadis pertama yang saya dengar dari seluruh mereka بأسانيدهم جميعا dengan sanad mereka keseluruhannya إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص kepada Sayyidina Abdullah Amr bin As رضي الله عنه radhiyallahu anhu, أنه قال bahawa dia berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى iaitu ar-rahimuna, orang-orang yang memberi rahmat, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. berilah rahmat dan kasihilah orang yang ada di dunia, nescaya yang ada di langit akan mengasihi kalian semua. وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء Dan adapun hadis musalsal pada hari Ashura, فقد سمعته من عدد من مشايخي، aku telah mendengarkannya dari berbagai guru-guru saya. منهم شيخنا محمد سعد بدران الذي ذكرته قبل قليل، Salah seorangnya dari Syekh Muhammad Sa'ad Badran yang telah saya sebut sebelum ini, سمعت الحديث منه في يوم عاشوراء، bahawa saya dengarkan hadis ini pada hari Ashura, وهو سمعه من شيخه في يوم عاشوراء yang mana dia mendengarkan daripada gurunya pada hari Ashura, إلى الحافظ الكبير زكي الدين المنذري yang sanad mutasilnya sambung sampai kepada Syekh Al-Munziri, الذي ألف كتابا في أحاديث يوم عاشوراء yang telah mengarang kitab tentang hadis Yaumil Ashura, وأملاه في يوم عاشوراء، yang dia karang juga pada hari Ashura. ومن حين إذ تسلسل الحديث بالرواية في يوم عاشوراء خصوصا. Dan diriwayatkanlah hadis musalsal Yaumil Ashura secara khusus kitab ini. والحديث بأسانيدنا إلى سيدنا أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، Dan hadis ini sampai kepada Abil Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال bahawa sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, صيام يوم عاشوراء berpuasa pada hari Ashura, إني أحتسب على الله maka aku berharap daripada Allah SWT أن يكفر السنة التي قبله. untuk mengampunkan dosa-dosa pada tahun yang lalu. نعم. ولنا إلى هذا الحديث أسانيد كثيرة، Dan bagiku untuk hadis ini ada banyak sanad, نكتفي منها بهذا القدر، maka saya cukupkan dengan kadar ini. وقد أجزت بهذين الحديثين خصوصا Dan saya mengijazahkan kepada kalian semua dua hadis ini secara khusus, وبسائر أسانيدي ومروياتي عموما dan keseluruhan sanad-sanadku secara umumnya للسادة الحاضرين في kepada المجلس semua yang hadir pada majlis hari ini, من طلاب العلم وطالبات العلم، daripada pelajar-pelajar ilmu, mahasiswi dan mahasiswa,
إجازة عامة dengan ijazah yang umum بشرطها المعتبر عند أهل الحديث والأثر dengan syarat yang dianggap oleh ulama ahli hadis, راجيا منهم الدعاء لي ولمشايخي ولوالدي. dengan harapan mendapatkan doa daripada kalian semua untuk saya dan seluruh guru-guru saya. هذا ما يتعلق بالحديثين والإجازة فيهما. Dan ini semua hadis yang saya ijazahkan kepada semuanya, insya-Allah. أما بالنسبة لموضوع المحاضرة Berkenaan dengan perbahasan inti pada hari ini, وهو قضية أهل السنة والجماعة، iaitu berkenaan tentang ahli sunnah wal jamaah. فهذا موضوع شديد الأهمية، Ini adalah judul yang sangat-sangat penting. خصوصا Lebih-lebih lagi أنه خرج في السنوات الأخيرة telah keluar atau berlaku pada tahun-tahun yang akhir ini من يكفر المسلمين orang-orang yang mengkafirkan orang Islam yang lain أو يضللهم atau menyesatkan yang lain بجهل وقلة علم، disebabkan kejahilan dan sedikitnya ilmu, ويدعي لنفسه أنه هو أهل السنة والجماعة. dan dia mengaku bahawa diri dia ahli sunnah wal jamaah. فأنا أحذركم من هذا الفكر Maka saya memberi warning kepada kalian semua tentang pemikiran ini, تحذيرا بليغا، peringatan yang sangat-sangat kuat, لأنه ليس فيه أدنى علم ولا تحقيق، bahawa mereka ini sebenarnya tak ada ilmu sama sekali. بل غاية أمرهم Paling tidak pun كلمات مقتطعة من كلام أهل العلم mereka adalah kalimat-kalimat yang dipotong daripada ahli ilmu sebenarnya, يلبسون بها على عامة الناس dan dihiaskan untuk menipu orang lain, ويوهمون أنهم علماء، dan seorang orang memberi gambaran bahawa mereka itu ulama. وهم أبعد ما يكون عن العلم. Hakikatnya mereka jauh daripada ahli ilmu. وقد أدركنا مشايخنا من علماء الأزهر Dan kami telah menemui guru-guru kami dari Azhar يقولون yang mereka berkata, إن نصف العلم أخطر من اللا علم. separuh ilmu ini lebih bahaya daripada orang yang tak ada ilmu sama sekali. من أخذ كلمة من هنا ومعلومة من هنا Orang yang mengambil sebahagian kalimat di sini dan ilmu sedikit dari sana, دون أن يدرس العلم دراسة أصيلة tidak benar-benar mengkaji ilmu itu dengan pengajian yang sebenar, مع الصبر على العلم على مدى سنوات yang tidak melalui kesabaran dalam menuntut ilmu bertahun-tahun, وقراءة كتب العلم الكبار والصغار على يد العلماء المحققين، yang tidak membaca kitab-kitab ilmu di bawah bimbingan ulama-ulama ilmu. من لم يصبر على هذا Orang yang tak sampai sabar dalam semua perjalanan ini, فإنه يحفظ كلمات وجملا dia hanya ambil 2-3 kalimat dan dihafalkan, يوهم بها الناس أنه على حظ من العلم. dan dia memberi salah faham kepada orang lain konon-konon dia itu orang ilmu. وأذكر لكم حديثا شريفا Dan oleh itu saya sebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW من أعجب ما قرأنا من الأحاديث النبوية، yang apabila kita baca hadis ini, يرويه ابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Bazzar dalam musnadnya, من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه daripada hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال bahawa sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, إنما أتخوف عليكم sesungguhnya aku hanya takut atas kalian semua, والذي يدرس علوم البلاغة dan orang yang belajar ilmu balaghah, يدرك أن كلمة إنما من أساليب القصر، yang mana kalimat innama ini memiliki faedah batas, iaitu hanya. وسماحة المفتي درس هذا باستفاضة على يد علماء الأزهر. Dan Sahibu Samah Mufti sudah belajar perkara ini di Universiti Al-Azhar juga. وأسلوب القصر معناه Dan kita tahu bahawa uslub qasr, iaitu membatasi tadi, الحصر والاختصاص بالمعنى. adalah untuk mengkhususkan dengan makna. فإذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أتخوف عليكم رجل، Kalau baginda SAW bersabda, aku hanya khawatir terhadap kalian semua, كأنه عليه الصلاة والسلام يقول seolah-olah baginda SAW bersabda, لا أخشى عليكم من شيء أبدا قدر خشيتي عليكم من هذا الرجل. iaitu baginda SAW tidak takut akan berlaku pada kalian sama sekali melainkan yang satu ini. ما هي أوصاف هذا الرجل الذي يمثل كل هذا الخطر؟ Apakah yang Rasulullah SAW sifatkan orang lelaki yang baginda SAW takutkan ini? العجيب جدا Yang mengherankan atau mengagumkan sekali, أن أول وصف لهذا الرجل bahawa sifat pertama yang disebutkan oleh baginda SAW, يقول فيه عليه الصلاة والسلام إنه رجل أوتي القرآن. iaitu seorang lelaki yang membaca Al-Quran.
ورؤيت عليه بهجة القرآن يعني ظهرت عليه بهجة القرآن كأنه كثير التلاوة للقرآن جدا. Iaitu dia menzahirkan seolah-olah dia ini ahli Quran yang sangat banyak membaca Al-Quran. إذن أوتي القرآن Dia diberikan Al-Quran وترى عليه خشية أهل القرآن. dan nampak seolah-olah dia ini seorang ahli Quran. والصفة الثالثة يقول فيها عليه الصلاة والسلام Dan sifat ketiga yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, يقول وكان ردءا للإسلام والردء يعني الحصن والحامي. dia itu seolah-olah dia itu menjaga Islam. وكان ردءا للإسلام يعني غيورا جدا على الإسلام. Nampak seolah-olah dia itu sangat passionate dengan Islam. Nampak seolah-olah إذا وجدنا أمامنا رجلا apabila kita menemukan موصوف بهذه الأوصاف orang yang bersifat dengan tiga ini, هل يمكن أن يكون مصدر خطر؟ apakah mungkin suatu benda yang buruk keluar daripadanya? لا يمكن أن يكون مصدرا للخطر إذا وقف عند هذا الحد. Sepatutnya kita tak dapat apa yang masalah dengan seperti ini. من وقف عند هذا الحد Bahalah orang yang seperti ini, فإنه يكون رجلا مباركا من أهل القرآن dia sepatutnya orang yang sangat mulia dan termasuk ahli Quran, ويملأ الدنيا أدبا ونورا. yang sepatutnya memenuhi dunia ini dengan penuh adab dan cahaya. لكن وصف لنا الحديث النبوي مرحلة تغير وتحول بعد ذلك. Akan tetapi barulah baginda SAW mensifatkan bahawa perubahan sebenarnya yang akan terjadi. يقول عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل Baginda SAW menceritakan atau membahas tentang orang ini بعد كل ما سبق setelah apa yang telah disebutkan tadi. إنه غيره يعني بعدما أوتي القرآن غيره إلى ما شاء الله. Iaitu apa yang terjadi, dia seolah-olah merubah apa yang ada dalam Quran tadi. ما معنى غيره؟ Apa yang dimaksud dia merubah tadi? لا يمكن أن يكون التغيير في سور القرآن ولا ألفاظه ولا حروفه لأنه محفوظ. Tidak mungkin Al-Quran itu dirubah, ditahrif kerana dia adalah dijaga oleh Allah SWT. لكن التغيير هو التلاعب بفهم القرآن. Yang dimaksud merubah Al-Quran adalah dia bermain-main dengan makna Al-Quran itu. الدخول إلى تأول القرآن وفهمه وتفسيره من غير علم. Iaitu dia memberi tafsiran Al-Quran bukan berdasarkan ilmu. فإذا به يضلل الناس بفهمه المغلوط. Maka ternyata di sini dia akan menyesatkan Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran. كالذي نراه الآن من أولئك المتطرفين. Inilah yang ternampak pada golongan-golongan yang ekstremis tadi. ماذا كانت نتيجة هذا الرجل؟ Apakah hasil natijah daripada lelaki seperti ini? أن وصل إلى مرحلة ثالثة شديدة الخطر. Maka dia akan sampai kepada derajat yang ketiga, يقول عليه الصلاة والسلام غيره إلى ما شاء الله. bahawa dia tadi telah merubah apa yang dia nak buat tadi. فهذه مرحلة الانحراف والتلاعب بفهم القرآن. Ini masih dalam peringkat dia merubah dan bermain-main dengan makna Al-Quran. ثم يقول في المرحلة الثالثة Maka masuklah pada peringkat yang ketiga. فمال على جاره بالسيف ورماه بالشرك. Iaitu apa? Dia mula menghayunkan pedangnya dan juga melempar atau menuduh orang lain dengan melakukan kesyirikan. انتبهوا يا أحباب. Maka perhatikan perkara ini هذا wahai. الوصف النبوي العجيب Ini adalah apa yang Rasulullah SAW sifatkan sendiri. يلخص لنا أكبر صفتين في أولئك المتطرفين. Yang mana bagaimana baginda SAW mensifatkan orang-orang tadi, bagaimana awalnya? أنه ليس له انشغال أبدا Bahawa dia tidak ada sama sekali إلا بأن يكفر الناس ويضلل الناس melainkan hanya mengkafirkan orang dan menyesatkan orang lain ويرميهم بالشرك. dan menuduh orang lain melakukan syirik. ولو ترك هذا الشخص على هذا فبعد فترة سيحمل السلاح على الناس ويريق الدماء. Kalau kita biarkan orang macam ni seperti ini, maka akhirnya dia akan ambil pedang dan dia bunuh orang lain. لماذا أقول هذا الكلام؟ Kenapa saya berkata perkara ini? لتحذروا حذرا كبيرا. Supaya kalian semua mengambil perhatian bahawa bahayanya orang ini. لأن بعض هؤلاء موجودون بيننا Kerana orang seperti ini ada di sini, يكفرون الناس ويضللون الناس. mengkafirkan orang dan menyesatkan orang lain. ما هي معالم وأركان أهل السنة والجماعة؟ Apakah makna ahli sunnah wal jamaah di sini? 3 أشياء. Iaitu 3 perkara. أنهم في باب الاعتقاد Adapun dia dalam
fi babi mana? الاعتقاد Dalam bab i'tiqad akidah, على منهج السادة الأشاعرة والماتريدية، iaitu berpegang kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi, وأنهم في فروع الفقه sedangkan di dalam fiqh على واحد من المذاهب الأربعة، adalah berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab, وأنهم في السلوك والأخلاق sedangkan di dalam suluk dan tasawuf يأخذون بمشرب التصوف الصافي. maka dia mengambil mazhab tasawuf yang murni. وهذه الأركان الثلاثة هي التي قام عليها الجامع الأزهر الشريف. Dan atas 3 asas inilah apa yang telah dipegang oleh Universiti Al-Azhar Al-Sharif. فالأزهر الشريف أشعري مذهبي صوفي، Bahawa Azhar Al-Sharif adalah Asy'ari yang bermazhab dan bertasawuf. والتصوف ليس خرافة ولا دجل. Tasawuf ini bukanlah seperti dajal. التصوف علم من أشرف علوم الإسلام، Tasawuf itu adalah ilmu daripada ilmu-ilmu Islam. وهو الركن الثالث للدين في حديث جبريل. Dia adalah rukun ketiga di dalam hadis Jibril. العلم الذي يعتني بتزكية النفس وتطهير النفس من الكراهية، Iaitu ilmu yang bertujuan untuk membersihkan jiwa وتطهير النفس من التسلط والعدوان، daripada membersihkan jiwa dari permusuhan dan pergaduhan, وتطهير النفس من الكبر، dan membersihkan hati daripada sombong, وتطهير النفس من التسلط على الناس بالرمي بالضلال والكفر. menjaga hati daripada mudah untuk menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. التصوف هو الذي يملأ الإنسان بالأخلاق Iaitu tasawuf, iaitu mengisi hati dengan penuh akhlak وطهر النفس dan membersihkan hati وحب الله ورسوله dan mencinta Allah dan Rasulnya وحسن الخلق في معاملة الناس. dan memiliki akhlak yang baik terhadap manusia yang lain. إذن ينبغي أن تحافظوا على هذه المعالم الكبرى. Maka kalian semua kenalah menjaga 3 perkara penting ini. فمن جاء إليكم Maka siapa yang datang bertemu kalian ليضلل الأشاعرة والماتريدية lalu berusaha untuk menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, أو يدعو إلى الاستخفاف بالمذاهب الفقهية الأربعة، atau merendah-rendahkan 4 mazhab ini, أو يتهجم على التصوف، atau menghujum tasawuf, فاعلموا أن هذا التهجم على الأركان الثلاثة هو شعار التطرف والإرهاب. maka sebenarnya dia menghujum 3 rukun Islam, yang mana dia menghujum Islam itu sendiri. الأزهر الشريف Bahawa Al-Azhar Al-Sharif منذ نحو 600 سنة أو أكثر، sejak 600 tahun dahulu atau lebih, وعلى مدار عشرات ومئات الألوف من العلماء، dan sejak beratus ribu ulama يدرس هذه العلوم كما وصفنا. belajar dan berpegang pada ilmu-ilmu yang telah saya jelaskan وفي ini. التصوف خصوصا Dan dalam ilmu tasawuf secara khususnya, كان الأزهر يدرس التصوف من كتاب الرسالة القشيرية، bahawa Al-Azhar mengaji tasawuf dalam kitab Risalah Kusyairiyah. واعتنى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بشرح الرسالة القشيرية. Bahkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari telah berpegang dan mensyarahkan kitab Risalah Kusyairiyah ini, حتى يساعد الطلبة الدارسين في الأزهر على أن يدرسوا هذا الكتاب بعلم. sehingga membantu ulama pelajar-pelajar Azhar untuk mengaji kitab ini dengan ilmu. فصار التصوف يدرس في الأزهر بكتاب الرسالة القشيرية مع شرح شيخ الإسلام زكريا. Sehingga membuatkan pelajar-pelajar di Universiti Al-Azhar untuk mengaji tasawuf dengan kitab Risalah Kusyairiyah dan syarah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. ثم بعد زمن Dan setelah waktu yang lama, عدة قرون، beberapa kurun yang lalu, جاء شيخ الإسلام وشيخ الأزهر telah datang Syekhul Islam dan Syekhul Azhar, الإمام الأكبر Al-Imam Al-Akbar, الشيخ مصطفى العروسي، iaitu Syekh Mustafa Al-Arusi, فألف تعليقات وحواشي على شرح شيخ الإسلام زكريا على الرسالة القشيرية. bahawa dia telah membuat catatan atau taklikat terhadap syarah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari terhadap Risalah Kusyairiyah. فصار الأزهر يدرس التصوف بهذه الكتب الثلاثة معا، آخرnya الرسالة القشيرية بشرح شيخ الإسلام زكريا بحاشية الإمام مصطفى العروسي. Jadi akhirnya Universiti Al-Azhar Al-Sharif pelajar-pelajarnya mengaji tasawuf dengan 3 kitab ini. Mula dengan Risalah Kusyairiyah, yang kedua syarah kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan yang ketiga kepada catatan yang diberikan oleh Syekh Mustafa Al-Arusi. وصار الأزهر كذلك يدرس كتاب إحياء علوم الدين، Begitu juga Universiti Azhar mengajar kitab tasawuf, iaitu dengan kitab Ihya Ulumuddin, ويدرس متن الحكم العطائية.
dan mengajar kitab Matan Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, ويدرس متن البردة للإمام البصيري. dan juga mengajar kitab Burdah Imam Busiri. وأنت إذا أتيت اليوم Maka kalau engkau datang pada hari ini, تجد أن أبناء تيارات الإرهاب والتطرف kalau kalian akan jumpa bahawa budak-budak yang ikut golongan ekstremis ini, يتهجمون على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي, mereka akan menghentam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ويتهجمون على البردة للبصيري, mereka akan menghentam kitab Burdah Imam Busiri, ويتهجمون على التصوف, mereka akan menentang tasawuf, ويتهجمون على الأشاعرة والماتريدية, mereka akan menentang Asy'ariyah dan Maturidiyah, ويشتمون علم أصول الفقه, dan mereka mencaci maki ilmu usul fiqh, ويعادون هذا العلم الشريف dan dia akan memusuhi ilmu-ilmu yang mulia ini, الذي هو أهم علوم الشريعة على الإطلاق في فهم النص القرآني. padahal inilah ilmu Islam yang secara mutlak benar mengikut ahli sunnah jemaah. كان حجة الإسلام الغزالي Adanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, صاحب كتاب الإحياء pengarang kitab Ihya Ulumuddin, في كتابه المستصفى في علم الأصول dalam kitab Mustasfa fi Usul Fiqh, يقول: dia berkata, إن من لم يتقن علم المنطق barang siapa yang tidak pakar ilmu mantiq, فلا ثقة بعلومه أصلا. maka tak dapat dipercaya ilmunya sama sekali. والفقير اليوم أنسج على منواله وأقول: Maka saya sendiri, iaitu Syekh Usamah, telah mencatat kali ini dan aku berkata, إن من لم يتقن علم أصول الفقه barang siapa yang tidak pakar dalam ilmu usul fiqh, فلا ثقة في فهمه للشريعة أصلا. maka dia tak faham ilmu syariah sama sekali. وهؤلاء أبناء تيارات التطرف Maka lihatlah budak-budak yang dari golongan ekstremis ini, هم وشيوخهم يكرهون علم الأصول جدا ويعادونه. mereka ini memuji ilmu usul tapi mereka memusuhinya. ولذا فهؤلاء جهال. Maka mereka ini orang-orang yang jahil. ومن أدلة ذلك Dan buktinya, أنهم يتهجمون مثلا على كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي apa mereka menyebutkan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, بدعوى أن فيه أحاديث ضعيفة bahawa di dalamnya terdapat banyak hadis palsu, hadis dhaif. ويضللون الإمام الغزالي وكتاب الإحياء Dan akhirnya mereka menyesatkan Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin لوجود الأحاديث الضعيفة فيه. kerana ada hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin. فمتى كان وجود الحديث الضعيف تضليلا لصاحبه Kalau bila mana ada kitab yang ada hadis dhaif, maka dia akan menyesatkan pemilik kitab سنن tersebut. الإمام الترمذي فيها الصحيح والضعيف. Dalam Sunan Imam Darimi ada sahih dan ada dhaif. فهل يضللون الإمام الترمذي؟ Apakah kita menyesatkan Imam Tirmizi? كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وهو غير الصحيح فيه الحديث الصحيح والضعيف. Hatta Imam Bukhari sendiri ada kitab Adab Mufrad dan lainnya, ada dalamnya kitab hadis-hadis yang الأدب dhaif. المفرد غير كتاب صحيح البخاري. Ingat, Adab Mufrad bukan kitab Sahih Bukhari. صحيح البخاري كل ما فيه صحيح. Kalau Sahih Bukhari semuanya sahih. لكن الإمام البخاري ألف كتاب الأدب المفرد Tapi Imam Bukhari sendiri karang kitab Adab Mufrad, وأورد فيه الأحاديث الصحاح dan والضعف. di dalamnya ada hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. فهل يضلل الإمام البخاري؟ Apakah kalian untuk menyesatkan juga Imam Bukhari? ثم إن الإمام الغزالي لما ألف كتاب إحياء علوم الدين Lalu ketika Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, جاء واحد من كبار وعظام حفاظ الحديث maka telah datang seorang hafiz yang besar, yang hebat, وهو الإمام الحافظ زين الدين العراقي yaitu Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, شيخ الحافظ ابن حجر. yaitu guru kepada Al-Imam Ibn Hajar. الحافظ العراقي من أعظم حفاظ السنة والحديث في تاريخ الإسلام. Jadi Imam Zainuddin Al-Iraqi ini adalah terkenal seorang yang sangat hafiz hadis, yang hafal hadis, yang hebat. فلما طالع كتاب إحياء علوم الدين Apabila dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, لم يضلل الكتاب dia tidak menyesatkan kitab, ولم يتهجم عليه dia tidak menyerang kitab Ihya بل Ulumuddin, عظم كتاب إحياء علوم الدين جدا dan dia menghormati dan mengagungkan kitab Ihya Ulumuddin sangat. بل وقام بخدمة الكتاب Bahkan dia menambah khidmat membantu kitab ini بأن ألف كتابا مستقلا dengan dia mengarang kitab yang mustaqil, يخرج فيه كل حديث ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين. yaitu dia mentakhrij kembali, memberi status hadis bagi semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali. فيأخذ كل حديث
من الأحاديث الموجودة في الإحياء maka dia ambil semua hadis yang ada dalam kitab Ihya, ويبين درجة الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف. dia jelaskan hadis itu sama ada sahih, hasan atau dhaif. الحافظ العراقي لم يؤلف كتاب واحد في تخريج أحاديث الإحياء، Hafiz Iraqi dia tidak karang kitab yang takhrij hadis secara lengkapnya, بل ألف 3 كتب في هذا. maka bahkan dia mengarang 3 kitab pada bab ini, تخريج أحاديث إحياء علوم الدين الكبير والأوسط والصغير، iaitu mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin yang besar, yang tengah dan yang sekali kecil. وطبع مع كتاب إحياء علوم الدين التخريج الصغير للحافظ العراقي. Dan tercetak di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang hari ini ada kitab takhrij ini Zainuddin Al-Iraqi tadi. الكتاب الكبير للحافظ العراقي Sedangkan kitab yang besar oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, مخطوط لم يطبع بعد، dia adalah masih berbentuk manuskrip, belum dicetak. لكن من اطلع عليه Barang siapa yang telah melihatnya, وجد أن الحافظ العراقي في أول الكتاب bahawa Al-Hafiz Al-Iraqi pada awal kitab يسوق نحو من 20 صفحة في المخطوط telah menulis lebih kurang 20 muka surat dalam bentuk manuskrip, في بيان عظم شأن الإمام الغزالي telah menerangkan keagungan dan kehormatan dan kehebatan Imam Al-Ghazali, وعظم قدر كتابه الإحياء. dan lebih tinggi daripada kitab Ihya tadi. هل اطلع هؤلاء على هذا الكلام؟ Apakah kalian semua dah baca, mereka dah mentengok ke kitab لا ini? يعرفونه. Mereka tak tahu. أضف إلى ذلك Untuk tambah lagi, أن الإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي bahkan Al-Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi من كبار حفاظ الحديث termasuk dari golongan hafaz hadis yang hebat, ألف كتابا كبيرا يشرح فيه إحياء علوم الدين، yang telah mengarang kitab yang sangat besar mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, وسمى كتابه هذا dan dia namakan kitab ini إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، Ithaf Sadat Al-Muttaqin Bisyarhi Ihya'i Ulumuddin, مطبوع في 15 مجلدا ضخما، dicetak dalam bentuk 25 jilid tebal besarnya. وقد أعاد تخريج أحاديث الإحياء مرة أخرى، Dia pun telah mentakhrij, memberi status hadis lagi sekali. فاستدرك على الحافظ العراقي كثيرا. Maka dia jauh lebih tinggi daripada Hafiz Iraqi ini. وانظروا كلامه في أول الكتاب Maka lihatlah apa yang dia kata pada awal kitab, كيف يعظم الإمام الغزالي ويعظم Bagaimana- كتاب الإحياء. bagaimana dia mengagungkan Imam Al-Ghazali dan juga mengagungkan kitab Ihya Ulumuddin. كتاب إحياء علوم الدين إنما يعاديه هؤلاء الإرهابيون Jadi Ihya Ulumuddin ketika mereka mencaci maki ini, لأنه من أعظم كتب الإسلام شرحا لعلل النفس. padahal dia adalah kitab yang sangat hebat dalam mensyarahkan tentang penyakit-penyakit jiwa. الغزالي قسم الكتاب على 4 أقسام: Imam Ghazali mengarang kitab ini dalam 4 kisim, 4 bahagian, ربع العبادات، iaitu bahagian ibadat, وربع العادات، iaitu bahagian adat, وربع المنجيات، وربع المهلكات. iaitu bahagian tentang yang boleh menyelamatkan kita dan perkara yang boleh membinasakan kita. لم يؤلف شيء قط أدق في بيان علل النفوس وكيفية تزكية النفوس من كتاب الإحياء. Tidak pernah sebelum ini ada yang mengarang kitab yang membahas tentang penyakit hati dan cara pembersihan hati sehebat dan sedalam apa yang dikarang oleh Imam Ghazali. وكيف تدخل الشريعة وأنوارها إلى نفس الإنسان. Iaitu bagaimana kita dapat memasukkan keagungan syariat di dalam jiwa manusia, فتنقي نفس الإنسان من العجب بالنفس. iaitu membersihkan jiwa manusia dengan keujuban jiwa tadi, وتنقيه من الكبر. dan membersihkan dia daripada kesombongan, وتنقيه من الحقد. iaitu membersihkan daripada hasad dengki, وتنقيه من الحسد. dan membersihkannya daripada hasad. إذن كان كتاب الغزالي لما قرأ علماء الإسلام عبر التاريخ كتاب الغزالي أدركوا أن هذا الإمام عميق الفهم جدا. Kalau ulama membaca kitab-kitab Imam Ghazali, semua mengakui bahawa Imam Ghazali menulis memang sangat mendalam kitabnya. أضف إلى كل ذلك Selain daripada itu, ما أطبق عليه علماء الإسلام دون استثناء
Iaitu apa yang telah dilakukan, diterapkan oleh ulama Islam tanpa terkecuali. من أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. Iaitu harusnya untuk mengambil hadis yang lemah kerana fadailul a'mal. الإمام النووي ينص على ذلك. Contohnya Imam Nawawi berkhusus. الإمام ابن دقيق العيد ينص على ذلك. Imam Daqiq Al-Aid juga melakukan perkara tersebut. الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل ينص على ذلك. Iaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi menyebutkannya dalam kitab Jarh wa الحافظ Ta'dil. ابن حجر ينص على ذلك. Imam Ibn Hajar juga mengakukan perkara sama. وكل ما في كتاب إحياء علوم الدين من قبيل فضائل الأعمال. Iaitu apa yang hadis-hadis yang adalah kitab Ihya Ulumuddin ini semua fadailul a'mal. فلا حرج عليه في إيراد الحديث الضعيف، Maka tak ada masalah membawakan hadis yang dhaif. لا سيما وقد قام الحفاظ من بعد ببيان رتبة كل حديث كالعراقي والزبيدي وغيرهم. Lebih-lebih lagi telah disebutkan derajat hadisnya oleh ulama-ulama yang datang sebelumnya. أين إذن التهجم على كتاب الإحياء إلا إن كان عن جهل وعدم معرفة؟ Mana sekarang orang yang menentang kitab Ihya Ulumuddin melainkan orang yang jahil belaka. تبقى بعد ذلك عدة فروع ومسائل. Lalu bakia sedikit dari perkara-perkara yang kecil. لما وصلت هنا أمس Ketika saya sampai di sini semalam, إذا بالبعض يسألني عن الطريق النقشبندي، ada sebahagian orang bertanya dengan tariqah Naqsyabandiyah. فقلت له لماذا تسأل؟ Kenapa tanya soalan ni? فقال لي لأن بعض الشباب يتهجمون ويضللون الطريق النقشبندي. Kerana ada sebahagian orang yang menyesatkan tarikat Naqsyabandiyah. فسجلت هذا في ذهني Maka saya dah ingat dekat dalam otak saya لأذكر لكم فيه بيانا untuk saya menjelaskan pada hari ini أن الطريق النقشبندي bahawa sungguhnya tarikat Naqsyabandiyah طريق مقبول adalah sebuah tarikat yang diterima, كالطريق الشاذلي seperti tarikat Syadziliyah, وكالطريق القادري seperti tarikat Qadiriyah, وسائر الطرق الصوفية. dan semua tarikat-tarikat yang lain. والطرق الصوفية Dan tarikat-tarikat tasawuf عبارة عن مدارس ومناهج في تزكية النفس، adalah ibarat seperti madrasah dan juga manhaj untuk penyucian jiwa, كما أن المذاهب الأربعة مناهج في استخراج فروع الفقه، seperti halnya mazhab empat itu adalah suatu mazhab untuk mengeluarkan hukum hakam dari Quran dan Sunnah berdasarkan usul fiqh. كما أن الأشاعرة والماتريدية مناهج في استخراج العقائد الخاصة بالإسلام. Begitu juga seperti mazhab Asy'ari dan Maturidi adalah sebuah manhaj untuk mengeluarkan kaedah-kaedah di dalam akidah. حديث جبريل Hadis Jibril tadi الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام yang mana baginda SAW tanya, عن الإسلام والإيمان والإحسان. ditanya tentang Islam, iman dan ihsan. كلمة الإيمان Kalimat iman صارت هي علم العقائد وعلم الكلام، ia bermaksud ilmu akidah. وأدق مناهج استنباط هذا العلم السادة الأشاعرة والماتريدية. Yang paling pakar untuk mengistimbat ilmu ini adalah Sadah Asy'ariyah. أعظم الناس حماية للإسلام وفهما دقيقا لعقائده وتأييدا للعقائد ببراهين المعقول. Orang yang benar-benar faham dan mendalam dan mensyarahkan dan membahas ilmu akidah itu adalah golongan Asy'ariyah. ثم الإسلام Lalu Islam, الذي تحول إلى علم الفقه، yang mana maksud hadis Islam itu adalah al-fiqh. وأعظم مناهج الاستنباط فيه المذاهب الأربعة. Yang paling pakar untuk istinbat ilmu fiqh ini dari Quran dan Sunnah adalah empat mazhab ini. ثم الإحسان Lalu ihsan, الذي تحول إلى علوم التصوف. yang mana ia adalah sebenarnya ilmu tasawuf. ومن أعظم مناهج الاستنباط فيه الطريق النقشبندي والشاذلي والقادري وغير ذلك. Yang paling pakar untuk mengistinbat ilmu tasawuf dari Quran dan Sunnah adalah tarikat Naqsyabandiyah, Syadziliyah dan lain-lain. عشرات ومئات من أئمة الإسلام من المحدثين والمفسرين والفقهاء انتموا إلى الطريق النقشبندي. Beribu-ribu orang daripada ulama, daripada ahli fiqh, ahli tafsir dan lainnya adalah merupakan tarikat Naqsyabandiyah. عشرات ومئات وألوف من العلماء. Dan berpuluh-puluh ribu dan ratusan ribu ulama yang bertasawufkan itu. عشرات ومئات وألوف من العلماء سلكوا الطريق الشاذلي. Dan beribu-ribu yang mengikuti tarikat Syadziliyah. عشرات ومئات وألوف من علماء الأمة سلكوا الطريق القادري. Dan beribu-ribu ulama mengikut tarikat Qadiriyah. فلا يستهين بهؤلاء ويتهجم عليهم. Apakah tak malu ke nak menghujum ulama-ulama besar tadi? إلا إنسان جاهل. Kecuali orang yang jahil. أما أن شيوخ الطريق صححوا حديثا أو ضعفوا حديثا، Walaupun syekh-syekh tariqah dia orang ada yang sahihkan hadis, ada yang dhaifkan hadis. فتجد في كل كتب مصطلح الحديث
Maka kita akan jumpa dalam semua kitab-kitab hadis, أن تصحيح الحديث وتضعيفه أمر اجتهادي. kita kena faham bahawa mensahihkan hadis, mendaifkan hadis adalah perkara ijtihad. ما معنى أمر اجتهادي؟ Tidak bermaksud dengan ijtihad يعني تتفاوت فيه اجتهادات الحفاظ، iaitu kita melebihi ijtihad para hufaz, يعني لا يضلل بعضهم بعضا وإن اختلفوا. iaitu mereka bila berbeza pendapat mereka tidak menyesat sesama mereka. قد ترى أنت الحديث ضعيفا Mungkin engkau melihat hadis ini dhaif, لكني أحتج بقول من صححه، tapi aku berpendapat dengan ulama yang mensahihkannya. أو أنت تراه ضعيفا وأنا أراه ضعيفا لكني آخذ بقول من يرى بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال وهو قول الأمة بأكمله. Mungkin engkau menilai hadis ini dhaif, aku menilai hadis dhaif, tapi kita amal kerana ia fadailul amal seperti ulama yang mengharuskannya. فإذا جاءك واحد من هؤلاء Maka apabila datang daripada mereka ini وقال لك شيوخ الطريق dan mereka kata Syekh Tariqah telah berkata احتجوا بحديث وهو ضعيف أو موضوع bahawa Syekh Tariqah itu berhujah dengan hadis yang dhaif atau palsu, ثم يضللهم ويكفرهم بهذا، lalu dia menyesatkan dan mengkafirkan disebabkan ini, فاعلم أن هذا بعيد عن العلم جدا. maka ini jelas jauh daripada ilmu sama sekali. هذا لا علاقة له بالعلم. Ini orang ni memang tak ada ilmu sama sekali. هذا إنسان متسلط Ini orang ini hanya nampak sahaja macam berilmu. يتهجم على ما لا يعلم. Dia menghujum pada orang yang dia tidak kenal pun. تبقى مسألة أخرى سألني فيها بعض الأصدقاء اليوم أيضا، Ada satu orang tanya pada saya satu soalan lagi. ما يعرف بتصحيح الحديث بالكشف؟ Apa pendapat tentang mensahihkan hadis dengan kasyaf? ونقول في هذا Maka aku berkata sekarang, إن تصحيح وتضعيف الحديث له مسالك نقدية دقيقة، bahawa mensahihkan, mendaifkan hadis ada jalan-jalan yang terperinci dan dalam وصارمة جدا، dan sangat-sangat mendalam dan bahaya. وهي المعول عليها وحدها في صنعة الحديث. Maka dia adalah satu perkara yang hanya dia saja yang tahu. فلا يقبل تصحيح الحديث بالكشف، Maka tidak boleh mensahihkan hadis dengan kasyaf, لكن لا يضلل صاحبه. tapi kita tidak mensesatkan pemilik tersebut. كما لو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام Seperti halnya seseorang yang melihat baginda SAW dalam tidur, فأمره بشيء maka dia memerintahkan melakukan sesuatu, فهو في خاصة نفسه يعمل به، maka dia di dalam jiwa dia, dia tahu dia nak buat tu. لكن لا يحتج بمنامه على الآخرين، Tapi dia tidak boleh berhujah dengan mimpi dia itu kepada mewajibkan orang lain. لأن علماء أصول الفقه يقولون إن الرؤيا ليست بحجة، Kerana apa? Ulama usul fiqh kata mimpi bukanlah hujah. لكن الذي رأى Tapi orang yang melihat dalam mimpi, يعمل بما رأى. dia boleh beramal dengan apa yang dilihat. فإذا قال لي إنسان رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لي اصبر على الناس، هذا أمر حسن، اعمل بهذا. Contohnya kalau seseorang datang berkata bahawa aku mimpi Rasulullah SAW bersabda padaku untuk aku bersabar, maka amalkanlah. إذن هذا ميزان دقيق علمي. Ini adalah suatu timbangan yang dalam di dalam ilmu ini, رؤيا المنام والكشف لا يحتج بها في تصحيح الحديث، yaitu ru'ya, mimpi dan juga kasyaf tidak boleh digunakan dalam mensahihkan hadis, لكن لا يضلل صاحب الرؤيا ولا الكشف. tapi tidak boleh menyesatkan orang yang melakukan perkara tersebut. ولا أحد منا أبدا ينكر على شخص يذكر أنه رأى النبي مناما فنصحه بشيء، Maka tak ada seorang pun yang mimpi Rasulullah SAW lepas tu dia menasihatkan sesuatu. بل إننا نحب من رأى هذا، Bahkan kita mencintai orang yang mimpi Rasulullah SAW tadi, لأنه مؤيد بقوله عليه الصلاة والسلام kerana dia dibantu dan disokong dengan dapat melihat baginda من SAW. رآني في المنام فقد رآني حقا. Dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku ketika tidur, maka dia telah melihat yang hak. فإن الشيطان لا يتمثل بي. Kerana sungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. فهنيئا لكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. Maka bahagialah siapa-siapa yang dapat melihat Rasulullah SAW ketika tidur. وهنيئا لكل من تشرف وسمع كلمة منه في المنام. Dan bahagialah orang yang dapat mendengar suara baginda SAW ketika tidur. كلنا نتمنى أن ننال هذا. Semua kita berharap mendapatkan kehormatan ini. ومن شرفه الله ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فنصحه بشيء، هل يضلل؟ هل يقال إنه ضال؟
Maka saya nasihatkan bagi orang yang ada dapat melihat Rasulullah SAW ketika tidur ini, apakah ia disesatkan atau tidak? الإمام أبو إسحاق الشيرازي شيخ السادة الشافعية، Cuba lihat Al-Imam Abu Ishaq Al-Shirazi yang dari golongan mazhab Syafi'i, صاحب كتاب التنبيه iaitu pemilik kitab Tanbih وصاحب كتاب المهذب dan pemilik kitab Muhadzab في مذهبنا الشافعي. di dalam mazhab Syafi'i yang terkenal. كان يقول: Pernah berkata, كنت أتمنى aku berharap أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم، untuk dapat melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. فرأيته عليه الصلاة والسلام، Maka Rasulullah SAW aku lihatnya. فقلت يا رسول Maka الله aku berkata kepada Rasulullah SAW, حدثني بحديث أسمعه منك مباشرة. aku tolong berikan satu hadis yang aku dapat dengar darimu baginda SAW secara langsung. فقال له عليه الصلاة والسلام: Maka sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, يا شيخ، ya Syekh, إذا أردت السلامة من غيرك، idza أردت arata, bila kamu berkehendak, السلامة من غيرك iaitu selamat dari selain engkau, فاطلبها في سلامة غيرك منك. maka carilah keselamatan orang lain kepada dirimu. فهو نفس معنى حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Maka ia sama makna dengan hadis Imam Muslim, iaitu tentang barang siapa yang selamatkan saudaranya yang lain. حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مروي في كتب الصحاح. Dan hadis Muslim tadi memang disebutkan dalam kitab sahih. لكن أبو إسحاق الشيرازي فرح جدا أنه سمع معنى الحديث من لسان النبي مناما. Jadi Imam Abu Ishaq Al-Shirazi sangat bahagia mendapatkan dengan hadis daripada baginda SAW secara langsung. ما أول كلمة قالها له عليه الصلاة والسلام في المنام؟ Apakah perkataan yang pertama didengar oleh baginda oleh Abu Ishaq Al-Shirazi tadi? قال له: يا شيخ. Iaitu perkataan ya Syekh. فكان أبو إسحاق الشيرازي يقول: Maka Abu Ishaq Al-Shirazi berkata, والله wallahi, إن الدنيا وما فيها sesungguhnya dunia dan segala isinya لا تعدل عندي tidak menyamai padaku, أن رسول الله يقول لي يا شيخ. iaitu baginda SAW berkata padaku, ya Syekh. هذا إمام عظيم Ini imam yang hebat ni. فرح جدا Dia sangat-sangat bahagia أن النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بهذه الكلمة bahawa يا شيخ. baginda SAW melakabkan atau menisbahkan dirinya sebagai Syekh. ومن العجيب أن الإمام الشيرازي هذا Dan suatu yang mengherankan, Imam Abu Ishaq Shirazi ini صار يعرف في كل كتب المذهب بالشيخ، iaitu di dalam semua kitab mazhab Syafi'i disebut sebagai Asy-Syaikh. بحيث تجد في كتب قواعد المذهب Sehingga kita jumpa dalam kitab Qawaid Mazhab, أنه إذا أطلقت كلمة الشيخ في المذهب فالمراد أبو إسحاق. bila dimutlakkan kalimat Syekh di dalam kitab tersebut, yang dimaksudkan itu adalah Abu Ishaq. نعم، إذن Oleh itu, الذي يأتي ويقول إنني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وسمعت منه حديثا، هنيئا له هذا. jadi orang mana-mana datang bahawa saya mimpi baginda SAW dan dia meriwayatkan hadis padaku, ini adalah suatu benda yang dia patut bahagia. وهو يقوله على سبيل الحب والتشرف والبركة. Dia berkata ini kerana dia rasa cinta, rasa suka. لكن إذا أراد أن يحتج بمنامه على صحة الحديث أو ضعفه غير مقبول. Kalau dia gunakan mimpi tersebut untuk mensahihkan hadis, tentulah tidak boleh. وقد كتب العلامة المحدث Dan telah ditulis oleh salah seorang ahli hadis, الشيخ عبد الفتاح أبو غدة Syekh Abu Fatah Abu Ghudah, كلمة حول قضية تصحيح الحديث بالكشف وأنها غير مقبولة عند أهل العلم. iaitu sebuah kalimat tentang mensahihkan hadis dengan kasyaf ini, yang mana kita tahu ia tidak diterima oleh ahli ilmu. في أواخر تعليقه على كتاب اسمه المصنوع في الحديث الموضوع للملا علي القاري. Di dalam kitabnya, di akhir kitab tasnif tadi, وكذلك شيخ مشايخنا وعمدة علماء الأزهر الشريف العلامة الجليل أحمد رافع الطهطاوي begitu juga disebut juga oleh Syekh Ahmad Rafi' At-Tahtawi dari ulama Azhar. له في كتبه كلام في هذا أيضا. Dalam kitabnya ada kalam perbahasan tentang perkara ini juga, أما الإمام عبد الوهاب الشعراني iaitu Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, إذا قال إنني حصل لي تصحيح للحديث بالكشف jika berlaku padaku iaitu tashih hadis dengan kasyaf, فهو من قبيل رؤيا المنام.
Itu adalah termasuk daripada jalur memimpi. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقول هذه الجملة، Dia bermimpi Rasulullah SAW bersabda dalam mimpinya. فغاية ما في الأمر أن نقول إنه منام صالح Ya paling tidak kita katalah ini adalah mimpi orang yang soleh. ورؤيا حسنة Ini adalah mimpi yang baik. ولا يحتج بها على الغير Kita tidak gunakan sebagai hujah kepada yang lain, إلا على سبيل البركة والمحبة. melainkan untuk jalan barakah dan kebaikan. هذا الذي نحكيه Inilah apa yang هو dihukumkan. مسلك أهل العلم، Inilah cara jalan ahli ilmu. وهو الميزان العلمي. Inilah timbangan ilmu. فيأتي شخص من هؤلاء Maka datang dari golongan mereka ekstremis ni, ويهجر كل هذا الكلام dan dia melanggar semua kalam ini, ثم يضلل العلماء lalu dia menyesatkan ulama ويستخف بهم dan memberguraukan mereka ويتهجم عليهم. dan menyerang yang lain. خلاصة القول، Kesimpulan yang dapat saya berikan, أريد منكم أن تعتنوا بهذه الأركان الثلاثة، saya berharap kalian semua untuk memegang 3 rukun yang penting ini, أن تحافظوا على التدريس والإقراء المستمر لكتب السادة الأشاعرة والماتريدية، untuk tetap istiqamah membaca kitab-kitab Sadah Asy'ariyah وأن تحافظوا على المذهب الفقهي المعمول به في البلد، dan menjaga mazhab fikih yang bagus ini, مع فهم مهارات الفتوى dan memahami kemahiran berfatwa التي ربما يخرج فيها الفقيه عن معتمد المذهب لمذهب آخر yang mungkin seorang ahli fiqh itu keluar dari muktamad kepada mazhab yang lain لضوابط ومقاييس معينة عند العلماء، kerana ada dawabit dan ada beberapa timbangan yang penting, وهذا موجود حتى عند أكابر الأقدمين. dan perkara ini ada di kalangan ulama-ulama besar seluruh الإمام dunia. النووي في كتاب الروضة ربما أفتى بقول مالك في بعض المسائل، Imam Nawawi dalam kitab Rawdah dalam beberapa hal mengambil pendapat mazhab Imam Malik. فنحن في التدريس Maka kami di dalam mengajar, لا بد من المذهب الشافعي، kita memang mesti pakai mazhab Syafi'i وفي sahaja. الفتوى Dan dalam fatwa هناك مهارات ada kemahiran terkhusus عمدتنا فيها المذهب الشافعي، yang mana tiang kita tetap pakai mazhab Syafi'i. وربما أخذنا من غيره من المذاهب بمقياس، Mungkin kita akan mengambil beberapa mazhab lain berdasarkan فنحن kias. نفرق بين مقام التدريس ومقام الفتوى، Kita kena bezakan maqam mengajar dengan maqam untuk berfatwa. وكل هذا تحت نظر ورعاية فضيلة مفتي البلاد Semua ini berada pada kemahiran yang dimiliki oleh Sabu Samah Mufti الذي ini. لا بد من الرجوع إليه Yang nak tak nak kalian semua dalam fatwa kena rujuk kepada mufti والوقوف عند فتواه ديانة لله تعالى، dan pegang pada fatwa sebagai bahagian daripada agama لا kita. لشخصه الكريم، Tak ada boleh seorang pun, مع أن شخصه جدير بكل الإجلال والاحترام، walaupun dengan semua kehormatannya, بل للمنهج العلمي الذي تمرس عليه منذ أن كان يدرس في الأزهر في الستينات، yang mana lebih lagi Sahibu Samah Mufti ini sudah memiliki ilmu yang dah mengaji di Universiti Al-Azhar sejak tahun 60-an lagi. 60 سنة من عمره وهو يقضيها في الفقه والفتوى. Dia itu dah berapa lama tahun umurnya dia bekerja di dalam fatwa, dan فهذه الخبرة في العلم تحترم، maka kemahiran dalam ilmu ini perlu untuk dihormati. فنحن نحافظ جميعا على أركان أهل السنة والجماعة، Maka oleh itu kita semua kena jaga 3 rukun ahli sunnah wal jamaah tadi, السادة الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، iaitu Sadah Asy'ariyah Maturidiyah dalam i'tiqad, المذاهب الأربعة في الفقه، dan mazhab 4 di dalam fiqh, ومشرب التصوف الصافي في السلوك والأخلاق. dan tasawuf yang jernih di dalam ilmu akhlak ini. أما هؤلاء المتطرفون Adapun golongan ekstremis tadi, فقد ألفت في التحذير منهم كتابا maka aku telah mengarang kitab untuk bagi warning kepada mereka, سميته الحق المبين yang kitab berjudul Al-Haq Al-Mubin, في الرد على من تلاعب بالدين. untuk menolak orang-orang yang bermain-main dengan agama. نعم، وقد ترجم الكتاب إلى 14 لغة، Dan kitab ini telah diterjemahkan dalam 14 bahasa, فترجم إلى الإنجليزي والفرنساوي dan telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Perancis, والألماني والإيطالي، bahasa Germany dan juga bahasa Italia, وترجم إلى اللغة الصينية والروسية juga telah terjemah bahasa Cina dan bahasa Rusia واللغة الإندونيسية. dan bahasa Indonesia. ومن أيام هنا أخبرني بعض الطلاب أنهم ترجموه إلى الماليزية، Berapa hari lepas ada yang kata dia dah terjemah dalam bahasa Malaysia. فأوصي بهذا الكتاب
Maka saya mewasiatkan kepada semua untuk baca kitab ini ليبين لكم مسالك الخطر في فكر هؤلاء untuk melihat betapa bahayanya idea-idea golongan ekstremis ini. وأن خلاصة فكرهم تكفير وتضليل الناس Yang mana kesimpulan dari pemikiran mereka adalah mengkafirkan orang lain. ثم حمل السلاح على الناس. Lalu membawa pedang untuk membunuh manusia yang lain. وخلاصة القول Dan kesimpulan yang dapat saya berikan, أنني أوصيكم yang saya wasiatkan kepada kalian semua, حتى تدركوا كيفية الوصول إلى الحقيقة في تلك المسائل agar supaya kalian semua dapat mencapai hakikat bagi apa yang telah saya sebutkan tadi. لا أن تضيعوا الوقت حاليا في الجدل معهم Janganlah menghabis waktu berdebat dengan mereka. بل أوصي بأن يوجد من يحسن المدافعة والرد على هؤلاء Bahkan saya menwasiatkan memperbaik kaedah kalian untuk menjawab mereka في الوقت الذي ينصرف فيه غالب الطلاب إلى إتقان دراستهم العلمية dengan cara iaitu memastikan pelajar-pelajar ini memiliki ilmu yang cukup, حتى إذا ما تخرج وصار عالما sehingga apabila mereka keluar dan lulus dari universiti ini, يكون متمكنا ومقتدرا على بيان الخطأ من الصواب. sehingga mereka lahir dan keluar mampu untuk menjelaskan kebatilan golongan ekstremis tadi. وأوصيكم إذن بشدة الحرص على العلم Dan saya sangat mewasiatkan kalian semua untuk menjaga ilmu ini, وأوصيكم بكثرة ذكر الله untuk memperbanyak ilmu dan berbanyak berzikir kepada Allah SWT, وملازمة المسبحة. dan untuk sentiasa memegang tasbih. وسوف يأتي واحد من هؤلاء يقول لك المسبحة بدعة Nanti akan ada golongan ekstremis datang jumpa kalian dan kata ini bid'ah. فلا تصغ إليه Maka tak payah kisah dia. لأن هؤلاء لا حجة لهم ولا علم لهم. Maka orang ini tak ada ilmu sama sekali, biar je. وأوصيكم جدا Dan saya ingatkan kalian semua أن تعظموا شأن الوطن. untuk menjaga negara ini. تيارات التطرف تملأ قلوب أصحابها انتقاصا للوطن. Kerana apa? Kerana golongan ekstremis ni cuba untuk mengisi hati-hati orang yang kurang cinta terhadap tanah air, ويستهينون بقيمة الوطن. dan mengisi dengan orang yang benci dengan tanah air ini. فاحذروا جدا من هذا. Maka hati-hati dengan golongan ini. من أعظم مكارم الشريعة Dan termasuk daripada kemuliaan syariah yang paling agung البر بالأوطان. adalah untuk melakukan kebaikan dan mencintai tanah air. وفي كتاب الحق المبين الذي ذكرته لكم Dan kitab Hakul Mubin yang telah saya sebutkan tadi, فصل مستقل ada satu fasal khusus, جمعت فيه كل شبهات هؤلاء حول قيمة الوطن. iaitu saya mengumpulkan semua syubhat tentang pentingnya watan atau tanah air. ثم جمعت كلام أئمة العلم والهدى عبر تاريخ الإسلام Di mana kalam mereka saya kumpulkan, dan saya kumpulkan bahagian yang lain kalam ulama ahli ilmu tentang watan, في تعظيم قيمة الوطن. untuk menerangkan keagungan tanah air di sisi ulama ahli sunnah kita. جمعت كلام المفسرين والمحدثين Saya mengumpulkan pendapat ulama ahli tafsir dan ahli hadis, والفقهاء والأدباء dan ahli fikih dan ahli sastra, وغيرهم كثير. dan selainnya yang banyak. ويكفي قول الحافظ ابن حجر Dan cukuplah dengan kata-kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, إمام المحدثين seorang imam ahli hadis, في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, وهو يشرح حديثا نبويا. bahawa dia mensyarahkan sebuah hadis. فيقول الحافظ ابن حجر Kata Imam Ibn Hajar, وفي هذا الحديث di dalam hadis ini دليل على مشروعية حب الوطن adalah dalil sebagai disyariatkan untuk mencintai tanah air والحنين إليه. dan menyayanginya. والإمام ابن الجوزي في كتاب له يقول Dan Imam Ibn Jauzi dalam hal ini berkata, والأوطان محبوبة أبدا، dan autan ini adalah perkara yang dicintai selamanya. يعني لا يتهجم على قيمة الوطن إلا عاق رديء الطبع. Tidak ada yang membenci tanah air ini melainkan orang-orang yang rosak ini. وأختم هذه المحاضرة Dan aku menutup pengajian ini بأن أجدد الشكر الجزيل untuk mengulang lagi, iaitu terima kasih saya إلى جلالة سلطان البلاد kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Sultan Perak, وإلى سماحة المفتي kepada Sahibul Samah Mufti, وإلى سعادة رئيس الجامعة kepada Naib Chancellor, وإلى كل أبناء بيراك الأحباب dan kepada semua sahabat-sahabat semua, وإلى كل شعب ماليزيا الكريم، dan semua rakyat Malaysia yang mulia, داعيا المولى جل جلاله
yang kita mohon kepada Allah SWT أن يحفظ ماليزيا ومصر من كل شر untuk menjaga Malaysia dan Mesir daripada segala keburukan, وأن يحفظ بلدينا العظيمين بحفظه الجميل untuk menjaga negara kita daripada segala bahaya. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan saya menutup ini segala salah silap dari penerjemah, saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. جزاك الله خيرا كثيرا لفضيلة الشيخ دكتور أسامة السيد الأزهري. نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على ما قدمه من معلومات ثرية وماتعة، وكذا مدير الجلسة ومترجمها على حسن إدارته والتزامه بالوقت، فجزاكم الله خير الجزاء. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Syekh Dr. Usama As-Sayyid Al-Azhari atas perkongsian ilmu berharga yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan terima kasih tidak terhingga diucapkan juga kepada Dr. Aiman Al-Akiti di atas usaha gigih beliau untuk menterjemahkan ucapan Syekh seakrab yang mungkin seperti yang dimaksudkan. Seterusnya kita sampai kepada bahagian persoalan ataupun ruang untuk bertanya. Dipersilakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai soalan. Diri terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله. مرحبا. شكرا جزاكم الله خيرا كثيرا على هذه المحاضرة الممتعة جدا. أسأل في أسئلة كثيرة ولكن أختص سؤالا واحدا فقط. بالنسبة للحديث ذكرتموه، الحديث إن الشيطان يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل معناه أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم صورته حقيقية، أو أصلا لا يستطيع أن يدعي أبدا أنه رسول الله في المنام أحدنا؟ جزاكم الله خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذا السؤال أنه انفرد الإمام أبو إسحاق الشاطبي بمذهب ضيق جدا في فهم هذا الحديث، فقال إن الشيطان لا يتمثل بالصورة الحقيقية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، لكن علماء الأمة قاطبة نبذوا هذا الفهم. أنت تترجم؟ بسم الله، أعيد لك من الأول حتى تترجم. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan daripada yang bertanya, كنت أقول إن زميلكم الكريم يسأل سؤالا يقول فيه. jadi Syekh berkata bahawa saudara kalian telah bertanya soalan, الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يتمثل بي، bahawa hadis sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. فهل معنى هذا أنه لا يتمثل بصورته الحقيقية ويجوز أن يتمثل في غيرها من الصور المزيفة؟ Maksud dia apakah hadis tersebut menunjukkan bahawa syaitan tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW itu, iaitu benar-benar menyerupai sama sekali, atau dia tidak dapat menyerupai dengan rupa yang sebenar? أو أن المراد أن الشيطان يعجز أن يدعي أصلا الصورة النبوية؟ Atau iaitu syaitan tidak boleh mendakwa bahawa itu adalah rupa Rasulullah SAW sama sekali? وأقول تعقيبا وإجابة على هذا السؤال، Maka aku menjawab untuk soalan ini, الاحتمال الأول الذي ذكرته iaitu kemungkinan yang pertama yang telah disebutkan tadi, هو قول لأبي إسحاق الشاطبي صاحب كتاب الموافقات، iaitu pendapat Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitabnya Muwafaqat. كان يرى أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل في الصورة الحقيقية التي كان عليها، bahawa syaitan tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah SAW yang hakiki. لكن هذا المذهب مذهب ضعيف في فهم الحديث، Tapi pemahaman ini adalah pemahaman yang lemah di dalam memahami hadis, والذي أطبق عليه علماء الأمة yang dipegang oleh ulama umat, أن الشيطان لا يمكن أن يدعي أصلا الصورة النبوية. sesungguhnya syaitan tak boleh mengaku sama sekali yang dia itu Nabi. تجد هذا في شروح أئمة الحديث الكبار Kalian akan menemukan ini dalam kitab syarah-syarah hadis ulama-ulama كالحافظ besar, بن حجر في فتح الباري، seperti Al-Imam Hafiz bin Hajar dalam kitab Fathul Bari, والإمام النووي في شرح مسلم، dan Imam Nawawi dalam syarah Muslim, وألف فيها الإمام السيوطي كتابا مستقلا dan Imam Suyuti mengarang kitab khusus
اسمه تنوير الحلك، والحلك يعني الظلام، iaitu dalam kitab bernama Tanwirul Halaq في رؤية النبي والملك. di dalam menerangkan tentang melihat nabi dan malaikat. فالمذهب المعتمد Maka mazhab yang muktamad, أن الله تعالى صان نبيه عليه الصلاة والسلام sungguhnya Allah SWT telah menjaga Nabi SAW عن أن يستطيع الشيطان أن يدعي صورته أو أن يأتي بهيئته أصلا، iaitu syaitan tak dapat membentuk dan mengaku bahawa dia itu Nabi sama sekali. ويكفي قوله عليه الصلاة والسلام Dan cukuplah dengan sabda Nabi SAW, من رآني في المنام barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, فقد رآني حقا، maka dia telah menemuiku benar-benar. هكذا بصيغة العموم Yang dengan sirat yang umum, دون تخصيصها بحال من الأحوال، tidak memakai istilah yang khusus. ثم جاء بتفسير لها Lalu mendatangkan dengan tafsir baginya, أن الشيطان لا يتمثل به، sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. مع أن الملك Sedangkan malaikat في يوم من الأيام pada hari-hari تمثل لسيدتنا مريم بشرا سويا. pernah merupai, iaitu Sayyidina Maryam. إذا ملائكة الرحمن Oleh itu قد يتمثلون في الهيئات الحسنة للبشر، boleh menyerupai manusia, لكن الشيطان لا يستطيع. akan tapi syaitan tak mampu. الشيطان ضعيف، Syaitan ini lemah sebenarnya. والله تعالى حمى نبيه عليه الصلاة والسلام Allah SWT menjaga Nabi SAW من أن يمس الشيطان شيئا من هديه الشريف daripada menyentuh baginda SAW أو أن يتسلط على الهيئة النبوية المكرمة. atau berpura-pura seperti Rasulullah SAW. نعم، ولذلك علماء الأمة عبر التاريخ Oleh sebab itu ulama semua telah menterapkannya, على أن كل من رآه عليه الصلاة والسلام barang siapa yang melihat baginda SAW, فهذه بشارة عظيمة له، maka ia adalah kabar gembira daripada Allah SWT. ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم برؤية جنابه الشريف عليه الصلاة والسلام. Kita semua mohon pada Allah SWT untuk menganugerahkan mimpi Rasulullah SAW. نعم. InsyaAllah soalan selanjutnya. خذ الميكروفون وتكلم فيه. Assalamualaikum. Saya nak tanya bahasa Melayu boleh ke? Boleh, nanti saya terjemah. Saya nak tanya, kita nak ikut mana-mana imam pun boleh dalam hukum? Tolong spesifikkan soalan dia, tuan. Maksudnya kita nak ikut Imam Tirmizi ke mana kita nak hukum, nak ikut apa nama? Maaf, nak tanya beradab sikit. Pertama, okey. nak ikut dalam bidang apa? Maksudnya macam hukum gantung gambar ke apa ke, boleh ke dalam Islam? Ambil gambar soalan. Bukan, dia. gantung frame gambar. السؤال من السيد يعني هل يجوز أن نقلد أي إمام من أئمة المسلمين مثلا في مسألة نأخذ الصورة ونضع في الفغورة يعني في إيش الصورة؟ يعني نأخذ الصورة ونضع ونعلق في الجدار هكذا، هل يجوز أم لا؟ نأخذ الصورة، نأخذ صورة ونضع في الجدار هكذا. الصورة الفوتوغرافية. نعم، فوتوغرافية. الصورة الفوتوغرافية جائزة عند علماء الإسلام. Jadi gambar dan buat frame ini diharuskan di dalam Islam. وليست هي المنهي عنها في الحديث. Ia tidak dilarang di dalam hadis sama sekali. والإمام الكبير مفتي الديار المصرية Dan Imam Mufti di Mesir, الشيخ محمد بخيت المطيعي، yaitu Syekh Bakhit Al-Mutai'i, الإمام العظيم جدا في العلم، imam yang sangat hebat di dalam ilmu, في سنة 1920 قبل 100 سنة من الآن pada tahun 1900 lebih 1920 iaitu jauh, ألف كتابا telah mengarang kitab اسمه الجواب الشافي yaitu nama kitab dia Al-Jawab Asy-Syafi عن حكم التصوير الفوتوغرافي. tentang hukum fotografi. أتى فيه بدراسة فقهية وأصولية عميقة جدا Didatang dalamnya banyak hukum hakam tentang تبين أن التصوير الفوتوغرافي menerangkan bahawa fotografi لا يندرج تحت أي صيغة نهي في الأحاديث النبوية، tidak ada mana-mana larangan daripada Rasulullah SAW. وأنه هو المشار إليه في بعض الأحاديث Maka ia yang dianggap dalam hadis tadi أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير. bahawa baginda SAW melarang taswir. ثم تقول السيدة عائشة Lalu berkata Sayyidina Aisyah, إلا ما كان رقما في ثوب، يعني إلا ما كان رسما على ثوب،
kecuali ada suatu bentuk rupa. Dia 3 dimension. والتصوير الفوتوغرافي هو بعينه كالرقم على الثوب. Iaitu kalau bentuk fotografi ini dia macam baju, lukisan sahaja. Tak ada والتصوير masalah. المنهي عنه في الحديث Sedangkan yang dilarang di dalam hadis, هو من صور صورة يعني صنع تمثالا يعبد من دون الله. yang dimaksud adalah membuat, bukan melukis, iaitu mengukir bentuk patung dan untuk disembah. فكتاب الإمام الشيخ محمد بخيت المطيع قبل 100 سنة Yang mana dah 100 tahun dah kitab Baqit Al-Muti'i Mufti ini dah selesai dah. كتاب في غاية الدقة والعمق. Yang memang sangat dalam membahas perkara ini. ومع ذلك يأتي اليوم بعض الشباب الصغار Dan oleh sebab itu datang pada hari ini seseorang ممن لا يعرفون علم الأصول yang tidak mengetahui ilmu usul ولا يدققون في فهم ألفاظ النبوة dan tidak begitu faham dalam perkara ini, فيدعي حرمة التصوير الفوتوغرافي maka dia menyangka bahawa fotograf itu adalah haram, فيكون متورطا في تحريم أمر أحله الله. sehingga dia itu berlebihan mengharamkan benda yang diharuskan oleh Allah. فلا حرج على اتخاذ الصورة الفوتوغرافية Maka tak ada masalah nak ambil gambar ولو علقت في المنزل، walaupun digantung di rumah. وكلنا نفعل هذا في بيوتنا. Kita semua buat ni dekat rumah kita. وحتى من يحرمون التصوير Sehingga الفوتوغرافي orang yang mengharamkan ambil gambar, فإن عملة بلدهم bahawa iaitu duit kertas negara dia عليها صورة جلالة الملك ada gambar raja dia, ولا يستطيع ألا يتعامل بها maka kalau sepatutnya dia tak boleh lah bermuamalah dengan duit ni, ويحملها في جيبه ويصلي بها atau bawa duit itu simpan dekat dalam baju dan solat, مجبرا، yang dalam keadaan terpaksa, لأن الواقع يجبره على هذا. kerana keadaan dah menuntut perkara وعليها tersebut. صورة جلالة الملك، Dan memang ada atasnya gambar raja dia. وهذا تصوير فوتوغرافي. Yang ini adalah gambar fotografi. والله تعالى أعلى وأعلم. Wallah ta'ala alam. Ada hujung. Seterusnya, soalan seterusnya. Okay. Kita ada 15 minit lagi. Baki lana 15 دقيقة. سيدي عندي سؤال واحد. ما موقفكم عن الإمام الأكبر وكيف نتعامل مع أقواله وكتبه؟ محي الدين ابن عربي. Imam Syekh Akbar. Soalan dari penanya iaitu apa bermuamalah, bagaimana kita nak faham kitab-kitab Syekh Al-Akbar Ibn Arabi. أولا قبل الإجابة على هذا السؤال، فضيلة المفتي هو مفتي الديار هنا ومفتي البلد. Pertama, sebelum saya nak jawab soalan ini, kita kena tahu bahawa Sahibu Samah Mufti adalah mufti dia yang pegang فأنا fatwa. ما كنت أحب أن أتكلم في حكم التصوير الفوتوغرافي في وجود سماحة المفتي. Saya segan nak jawab tentang hukum fotografi sebelah mufti sebab dia yang patutnya bagi pendapat. قال لي مباح الحمد Dia kata لله. tak bermubah boleh, so tak bertentangan أفتاني fatwa. فضيلة المفتي بجواز أن أفتي في Jadi هذه mufti dah المسألة. fatwa kata boleh, tak ada masalah. Sama. شكرا يا سماحة المفتي. Terima kasih banyak. الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي Syekh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, ستجدون فيه كلاما كثيرا في كتب التاريخ dia ada banyak berbicara dalam kitab-kitab sejarah tentangnya. ما بين متهجم عليه ومخالف له، Antara orang-orang yang menyerangnya وما بين من يعتقد فيه الولاية العظمى. dan antara orang-orang yang menganggap dia itu wali. فيأتي هؤلاء Dan mereka semua datang ويأخذون بقول من هاجمه dan mengambil pendapat orang yang menyerangnya ويتهجمون به على قول من اعتقده dan menyerang orang yang beriktikad dengannya, ويريدون البراءة تماما من الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي. sehingga nak suruh kita bebaskan diri kita secara sempurna daripada Syekh Akbar Ibn Arabi. ونحن نقول لهم Tapi kita berkata kepada mereka, اختلاف الناس في الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي perbezaan pendapat orang terhadap Syekh Akbar Ibn Arabi كاختلافهم في ابن تيمية مثلا. adalah seperti khilaf tentang Ibn Taymiyah contoh. أليس هناك من كفر ابن تيمية؟ Tidak ada orang yang mengkafirkan Ibn Taymiyah. ونحن ننفر من كلام التكفير كله. Ada orang yang mengkafirkan Ibn Taymiyah dan kami menjauhi dan menolak orang yang mengkafirkan Ibn Taymiyah. وفي المقابل أليس هناك من يلقبه بشيخ الإسلام؟ Dan begitu juga ada orang yang sampai memberi nama Syekhul Islam kepada Ibn Taymiyah. فلماذا يصر هذا الذي يتهجم على الشيخ الأكبر أن يبقي على حبه لابن تيمية وأن يتهجم على الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي؟ Jadi kenapa pula kita nak berlakukan sama kepada Syekh Akbar Ibn Arabi? إذن الشيخ الأكبر
Sedangkan Syekh Akbar Ibn Arabi المطبق عليه والمستقر عند علماء الإسلام yang mana dipegang dan diterapkan oleh kebanyakan ulama ahli Islam أنه إمام عظيم الشأن bahawa ia imam yang hebat, yang agung, ونعتقد ولايته dan kita itikad dia kewaliannya, ويبقى بعض كتبه dan masih sisa bahagian daripada kitabnya ومواضع معينة في كتب أخرى dan beberapa tempat dalam kitab-kitabnya yang lain فيها إشكال كبير ada memiliki kemusykilan yang besar وفيها نزاع كبير في فهمها dan ada kesusahan untuk kita memahaminya, فنحن نعتقد ولاية الشيخ الأكبر dan kita beriktikad dia itu seorang wali, لكن لا يخوض في قراءة كتبه كل مبتدئ dan kita tidak membaca kitab tersebut bagi orang-orang yang baru belajar. وبعض الكتب يدعى نسبتها إلى الشيخ الأكبر Ada sebahagian kitab lain yang dinisbahkan kepada Syekh Akbar, أو يختلف العلماء في نسبتها إليه من عدم نسبتها atau ulama berbeza pendapat apakah ia dinisbahkan kepada Syekh Akbar atau tidak. فماذا نصنع مع الكتب الجدلية للشيخ الأكبر أو العبارات المشكلة في كلامه؟ Maka apa yang patut kita buat dengan ibarat-ibarat yang muskil dan kitab yang diragukan atau yang dinisbahkan kepada Syekh Akbar ini? يترك الشأن فيها لجدل أهل العلم Kita tinggalkan ini kepada orang-orang yang ahlinya sahaja, ويبقى عند الكل اعتقاد ولايته. dan kita letakkan dalam hati kita bahawa dia seorang wali. والإمام السيوطي Al-Imam As-Suyuti misalnya, ألف كتابا في هذا الشأن dia telah mengarang kitab dalam masalah ini, يقول فيه dan dia berkata dalam kitab ini, والصواب في شأن الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي yang benar di dalam keadaan Syekh Ibn Akbar Ibn Arabi هو اعتقاد ولايته وحرمة النظر في كتبه. iaitu beriktikad bahawa bahawa dia itu seorang wali, akan tapi diberi warning untuk membaca kitabnya. فليس اعتقاد ولايته يسوغ النظر في كتبه. Iaitu bukan bila kita kata dia itu seorang wali berarti kita kena baca kitab dia. ولا تحريم النظر في كتبه يقضي على ولايته. Dan bukan berarti kita mengharamkan membaca kitabnya berarti kita membatalkan kewalian dia. إذن خلاصة القول Kesimpulan yang dapat saya berikan, أننا نعتقد في ولاية الشيخ الأكبر bahawa kami itikad bahawa Ibn Arabi itulah seorang Syekh Akbar, مع وجود مواضع فيها إشكالات عظيمة في كلامه dan kita iktiraf ada kemusykilan di dalam kitab-kitab dia تدرس بطريقة أهل العلم. yang biar dia dikaji oleh orang yang ahli dengannya. والله تعالى أعلم. Wallah taala alam. Okey, insyaallah. Bismillah. Soal akhir. اسمي محمد علي أشرف بن سهيني طالب الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. سؤالي عن تيارات الفكرية المعاصرة وهي الأحباش، حركة الأحباش. فما رأيكم عن حركة الأحباش؟ لأننا وجدنا بعض في كتبهم مثل الشرع التحذير الشرعي الواجب، هم يكفرون ويدللون بعض مشايخنا مثل الحبيب الجفري والسيد رمضان البوطي والشيخ ناظم الحقاني وغيرهم. فهل تصح أن نتعاون معهم في رد على الوهابية؟ نعم. صديقكم يسأل، ترجم السؤال يعرفونه؟ Okey, soalan daripada yang bertanya iaitu tentang pemikiran moden hari ini, iaitu ada seorang syekh bernama Syekh Abdullah Harari daripada Ahbash. Dia mengarang kitab nama dia At-Tahdzir Asy-Syar'i Al-Wajib. Di dalam kitab itu telah mengkafirkan beberapa ulama seperti Habib Ali Jufri, seperti Syekh Ramadan Al-Buti dan Syekh Nazim Al-Haqqani. Maka apakah dinasihatkan untuk kita bersama mereka dalam menolak Wahabi juga? والجواب Dan jawapan dia, أننا نرفض فكرة التكفير bahawa kami menolak pemikiran takfir من أي شخص ومن أي تيار dari mana-mana golongan dan dari mana-mana orang, مهما كان اسمه. apapun namanya. كل من جاء بفكر يكفر فيه المسلمين Siapa-siapa datang dan mengkafirkan orang Islam, فهو مرفوض maka dia jelas ditolak. وعلى نفس الدرجة من الخطر.
dan berada pada derajat yang sama. احذروا يا أولادي حذرا تاما من تكفير Yang wajib المسلمين. untuk kita waspada dan jauhi orang ini. التكفير أمر في منتهى الخطورة. Bahawa mengkafirkan orang ini berada pada waspada yang sangat bahaya. لا تقبلوا فكرة التكفير من أي تيار كان Jangan sekali-sekali terima mana-mana ideologi takfir ini dari mana-mana orang, ولا من أي شخص كان. dari mana-mana jenis orang. والشيخ البوطي Syekh Ramadan Al-Buti, والحبيب علي الجفري Habib Ali Jafri, والشيخ الشعراوي Imam Ash-Sha'rawi وبقية علماء الإسلام dan seluruh ulama Islam yang lain, مكانتهم رفيعة جدا derajat mereka adalah sangat tinggi. ولا نسمح لأحد بالخوض فيهم بالتضليل والتكفير. Kita tidak mengizinkan kalian semua untuk mengkafirkan atau menyesatkan mereka. وليس ردنا على تيار من التيارات Dan bukanlah bila kita menolak mana-mana cara pemikiran يجعلنا نقبل من تيار آخر نفس ما نرده على التيار الأول. berarti kita seolah-olah menerima aliran lain yang menolak aliran tersebut. أنت تريد الرد على السلفية فتلجأ إلى تيار هو الآخر يقول بالتكفير. Apakah kita bila nak tolak Wahabi kita pergi golongan yang yang mengkafirkan juga? Tak boleh. نحن نرفض التكفير من هذا كما نرفض التكفير من هذا. Kalau kita tolak takfir yang ada dari golongan Wahabiyah, kita tolak juga takfir dari golongan sana. وشيخنا السيد محمد علوي المالكي ألف كتابا اسمه التحذير من المجازفة بالتكفير. Guru saya iaitu Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ada karang kitab nama dia At-Tahdhir minal Mujazafati Bitakfir. وكتاب الحق المبين الذي ألفته Yang kitab Hakul Mubin yang telah saya karang, الباب الأول منه bab pertama yang daripadanya في التحذير من التكفير من adalah تكفير untuk المسلمين. memberi waspada terhadap budaya takfir ini. انتبهوا جدا لهذا. Ingat perkara ini dengan sungguhnya. عندي سؤال الأخير ممكن. قال الإمام البصيري في بردته فهذه بردة 60 مع 100 فرج بها همنا يا واسع الكرم. هل يجوز لنا أن نجعل هذه البردة دعاء أو لها لو نثبت لها خصوصية أو مميزات الطبية أو مميزات الشفاء بذكر هذه البردة؟ Mana terjem. Yang ini soalan daripada moderator. Dari dalam burdah itu ada satu bait di depan, dia menyatakan tentang burdah ini keistimewaannya. Bolehkah kita untuk membacanya dan menjadikannya sebagai tawassul dan wasilah keberkatan untuk kesihatan dan lainnya? البردة للإمام البوصيري قصيدة عظيمة في مدح سيدنا مولانا محمد. Kitab burdah oleh Imam Busiri adalah sebuah qasidah yang sangat hebat. نعم. ومنذ أن ألفها الإمام البوصيري Ya, betul. Sejak Imam Busiri mengarangnya وقد قرأت dan telah dibaca ودرست dan telah dikaji وشرحت dan telah disyarahkan وألفت القصائد على منوالها dan telah mengarang kitab qasidah yang menerangkan tentang kehebatannya, بحيث لو أحصينا المؤلفات التي نشأت حول البردة sehingga kan kalau kita kumpulkan kitab-kitab yang membahas tentang kitab burdah, سنجد أمامنا 500 أو 600 تأليف على الأقل تدور في فلك البردة وتنبع منها. akan kita jumpa 500 atau 600 kitab yang membahas tentang burdah. الحافظ بن حجر شيخ الإسلام في معجم شيوخه يسوق أسانيده إلى بردة البصيري. Al-Imam Ibnu Hajar, Syekhul Islam Ibnu Hajar telah mengarang kitab yang telah menulis tentang sanadnya yang sampai kepada burdah. يقول ابن حجر Dan Ibnu Hajar berkata, تلقيتها سماعا dan aku telah menerimanya secara sama, يعني أخذتها بالسماع الكامل iaitu saya mendengarnya dari pendengaran saya secara sempurna من إمام النحو في زمانه شمس الدين الغماري daripada imamnya iaitu gurunya pada zamannya iaitu Imam Syamsuddin Al-Ghumari ahli nahwu, وهو تلقاها عن إمام النحو في زمانه أثير الدين أبي حيان yang mana dia telah mendapatkannya dari ulama ahli nahwu di zamannya iaitu Imam Athiruddin Abil Hayyan, كما تلقاها أبو حيان سماعا من لفظ البوصيري صاحب seperti mana Athiruddin ini mendapatkannya secara langsung daripada Imam Busiri. والأزهر الشريف ظل على مدى قرون يدرس السيرة النبوية من خلال بردة البوصيري. Al-Azhar Al-Syarif misalnya, Universiti Al-Azhar telah mempelajari ilmu sirah melalui burdah. فهذه القصيدة
أوجد الله لها القبول على مدى نحو 800 سنة من تاريخ المسلمين. Dan Allah SWT telah mentakdirkan bahawa qasidah Busiri ini diterima oleh ulama sejak 800 tahun dahulu. ما من بلد من بلاد الإسلام Tidak ada satu pun negara-negara Islam من القوقاز إلى وسط أفريقيا dari Wuqas sampai ke selatan Afrika إلا وتجد البردة تقرأ عندهم. melainkan kitab burdah ni akan dibaca di negara mereka. يعني أوقع الله لها القبول والنفع. Allah SWT menjadikan qasidah burdah ini diterima. فنحن نحب البردة جدا Maka kita mencintai burdah dengan sangat ونقرأها أسبوعيا dan kita membacanya setiap minggu. ونتبرك بالبيت الأخير منها. Dan kita bertabaruk dengan bait yang terakhir yang dibacakan oleh moderator tadi. أما بعض السلفية Adapun sebahagian daripada Salafi ini الذين يكفرون البوصيري بأبيات في البردة yang mana golongan Wahabi ini mengkafirkan Imam Busiri disebabkan kitab burdah ini, فهذا بعينه ما نحذر منه مرة أخرى maka kita mengingatkan, memberi waspada kepada mereka sekali lagi. من أنه يأتي إلى بيت من أبيات البردة لا يفهم معناه ثم يكفر به. Yang mana mereka datang dan membaca bait daripada bait burdah yang mereka tidak faham, lepas tu mereka pergi kafirkan. يقول البوصيري في البردة Al-Imam Busiri berkata dalam burdah, يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. wahai yang maha mulia, akramul khalq, makhluk yang paling mulia, سواك عند حلول الحادث العمم. selainmu apa yang terjadi di depanku. فيقول هذا التكفيري يقول هذا البيت شرك. Golongan Wahabi mengatakan bahawa bait ini adalah bait syirik. ونحن نقول له معنى هذا البيت Sedangkan kami berpendapat bahawa maksud bait ini هو بعينه حديث الشفاعة الوارد في البخاري ومسلم. ini adalah bait yang berdasarkan daripada hadis Nabi SAW أن الخلق جميعا يوم القيامة bahawa seluruh makhluk di hari kiamat nanti يذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى. mereka semua akan pergi kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan lain-lain. فكل بني آدم يوم القيامة Maka seluruh Bani Adam di hari kiamat nanti يلوذون به عليه الصلاة والسلام. mereka akan pergi kepada Nabi Muhammad SAW. هذا المعنى الذي يقوله البصيري في البيت. Inilah makna sebenar yang disebutkan oleh Imam Busiri. ما لي من ألوذ به سواك أي في موقف الحشر يوم القيامة. Inilah yang dimaksudkan daripada bait tersebut yang akan terjadi di pada mahsyar nanti di hari kiamat. ويصرح بهذا البوصيري فيقول بعدها عند حلول الحادث العمم الذي هو يوم القيامة. Iaitu ketika setelah bait tersebut, akhir bait tersebut, Imam Busiri telah mentakdirkan atau menjelaskan ini akan terjadi di hari kiamat nanti. فانظروا كيف أن معنى البيت في غاية الوضوح. Cuba boleh lihat bagaimana bait tersebut jelas-jelas sekali sebenarnya. ومعناه مقبول لأنه نص الحديث النبوي. Dan makna dia diterima kerana ia datang daripada nas hadis Nabi ثم SAW. يأتي هذا ويقول هذا الكلام كفر. Lepas tu datang orang-orang ekstremis ini datang lalu mengkafirkan. فاحذروا من هذا. Maka waspadalah golongan ini. والله تعالى أعلى وأعلم. Wallahu ta'ala. Mm-hmm.